betul. Kalau kita buka kamus yang lebih besar, kita akan jumpa banyak pattern masdar yang diberikan kepada kita. Tapi kamus kita ni kecil, maka mungkin kita tak jumpa perkataan ni, ya. Harap-harap dia ni adalah masdar yang tidak dimuatkan dalam buku kecil kita ni, ya. Rujum, iaitu kalau rajama makna dia telah merejam. Yarjumu sedang atau akan merejam. Rujum rejaman atau rajmun, rajman. Regimen Tuan Haji, regimen bukan rejam, marah pula Haji, Rujuman itu sebagai rejaman. Apa perkataan selepas dia? Lisyayati. Apa perkataan selepas dia? Lisyayatin. Rujuman lisyayatini kena kenu. Sebab apa? Lepas haraf jar. Cuba tengok dia jamak pada perkataan apa? Syaitanun. Kalau 2 ekor syaitan, syaitanani, ataupun jamak dia syayatin. Okey, syayatin. Ini tengok jamak taksir. Tengok ada alif kan? Selepas alif ada berapa? Ada 3. Sekata dia mamnu' minas saraf, Semua perkataan-perkataan ni dia akan terbatal jadi mamnu' minas saraf bila ditaruh alif lam. Dia terus jadi isim biasa. Dia akan ikut hukum biasalah. Tetapi kalau tak ada alif lam, memang dia tak boleh ditanwinkan. Tengok ni. Li dengan asyayatin, sebab ada alif lam, dia jadi isim biasalah. Ikut undang-undang biasa, lepas haraf jar mesti baris bawah. Rujuman lisyayatin. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan daripada awal. Walaqad demi tersebut zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit dunia. Yang ini yang lapisan yang kita nampak. Yang lapis kedua tu dah tak tahu. Bi masabiha, bintang-bintang. Wa ja'alna, kami telah menjadikan nya, iaitu bintang-bintang itu rujuman, rejaman lisyayatin, bagi syaitan atau kepada syaitan-syaitan. Rujuman lisyayatin au ay marjuman biha. Rajimatun lisyayatin minal jinni wal insi. Okey. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, bintang tu ada 2 disebut tujuan. Pertama, rujuman lisyayatin. Yang kedua, iaitu hudan, petunjuk arah kepada orang berada di padang pasir ataupun di lautan luas. Okey, macam mana hakikat rujuk tu? Allahu a'lam bissawab. Ada juga orang yang mengulas dia, tapi saya tak tahu nak ulasnya. Macam peluru berpandu. Okey, sambung ayat kita. Apa dia? Wa. Apa perkataan selepas dia? A'tadna. A'tadna. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Saya pun tak tahu fi'il madhi kalau huwa macam mana nak baca. Bukan tak ada, dia a'tadna.
Tapi kalau dalam tafsir saya a'tadna, dia kata a'dadna. Tapi kalau perkataan ni kita tahu tafsir dia dapat masukkan dalam sifat. Dia kata a'dadna. Mana a'dadna? Ya, sediakan. Antara yang saya boleh nampak lah, ya, juga dal dengan ta ni adalah adik-beradik yang satu makhraj. Ya, ada 3 adik-beradik dia, iaitu ta, ta dan dal. Ini biasanya boleh ditukar sekiranya sekiranya ada masalah. Mungkin dal ini ditukar dengan adik dia, dengan ta, sebab dia satu adik-beradik. Macam kita perkataan, saya kata basta. Kadang-kadang kita jumpa perkataan disebut dengan sad. Kenapa dia guna sad? Kerana ada 3 adik-beradik dia ni. Sin, adik-beradik dia apa? Satu makhraj dengan sin, sad dengan zai. Tapi saya tak tahu ada tak qiraat baca dengan baz, ya? Sebab tu kalau di dalam ni qiraat Allahu a'lam, ada kaitan tidak perkataan sirat. Ada 3 cara kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan ada juga qiraat baca siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan sin, dan ada baca ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini 3 adik-beradik. Kalau ni ta adik-beradik dia yang satu makhraj dia ta, ta dan dal. Bila dal 2 ni dia pinjam adik dia satu. Ini teori saya lah. Sebab ada banyak beberapa kes saya jumpa begitu. Saya jumpa begitu. Apa lagi, saya dah terlupa dah beberapa contoh yang dia pinjam perkataan yang sama makhraj dengannya. Nanti kalau jumpa saya cerita. Tapi dalam tafsir terus dia bagi tahu perkataan a'tadna mana a'dadna. Kalau a'dadna kita akan tahulah dia adalah fi'il madhi sifir berapa daripada a'dada. Tetapi a'dada sifir berapa? A'dada af'ala sifir 2, tetapi dia tidak disebut dengan a'dada sebab dal yang 2 tu ditasydidkan. Macam mana bunyinya? Dia akan jadi a'adda. Tetapi dia berguna bila tersangkut lah, bila tercekik dia akan berguna a'dada semula. Contohnya dalam muka surat apa dalam buku kita Sifir 2, cuba tuan-tuan tengok yang pattern tersebut lah. Siapa yang buku lama, iaitu contoh muka surat 231. Apa dia kataan dia? 231 amadda. Okey, asalnya kalau sifat 2 af'ala amdada. Nampak tak? Cuba jalankan fi'il madhi itu. Amadda yumiddu, maknanya dia tu juga membekalkan, membekalkan. Okey, cuba jalankan huwa amadda. Huma, hum, hiya, huma, amaddatahunna. Bukan amadna, amdadna. Tengok amdada berguna bila tersangkut, sampai ke bawah dia akan guna amdatna, amdattuma, amdattum sampai ke bawah. Okey, cuba jalankan a'adda tu yang atas. Ia telah menyediakan. Cuba jalankan huwa a'adda. Huma, hum, hiya, huma, hunna, a'dadna, anta,
Sama, ikut sampai ke bawah sama. A'datta antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, wa a'dadna. Itu kalau dalam tafsir. Tetapi dalam tafsir, dalam ayat Al-Quran, dia tukarkan dal tu kepada ta, sebab dal dengan ta tu adik-beradik ya. Wa a'tadna, kami telah menyediakan. Menyebut a'tadna dengan a'tadna, mana yang lebih ringan sekiranya kita menyebut dengan lidah Arab lah. Kalau lidah belacan semua boleh, semua ringan. Sama je Ustaz, a'tadna pun kami boleh sebut, a'dadna pun senang ya, boleh. Lidah belacan semua boleh ya. Okey, jadi a'dadna atau a'tadna maknanya kami telah menyediakan. Yang sebenarnya kadang-kadang dalam mengajar baru dapat penyelesaian. Duduk kat rumah tak selesai masalah. A'tadna. Ya betul, kat mana sepen nak pergi ni? Kena mengajar juga inspirasi dalam kelas tak selesai kat rumah Ada beberapa kelas yang saya ajar, saya tak dapat selesaikan masalah ni. Kat sini baru saya, alhamdulillah. Syukur. Bersyukurlah pada Allah, dan secaya Allah akan tambahkan apa yang kita syukur tu. Kalau kita syukur pada ilmu yang kita dapat, Allah akan tambah faham kita dan ilmu kita. Kalau kita syukur pada harta, Allah tambah harta kita ya. Tengoklah kita nak tambah apa. Teori dia bersyukur ya, akan bertambah apa yang kita nak. Apa bang? Bersyukur dia ada isteri yang satu. InsyaAllah bertambah tu. Bagus. Idea tu datang dalam kelas juga. Di luar kelas tak terfikir bang Selalu tak dapat sebab tak syukur atas yang satu. Saya rasalah kenapa Haji ni satu lagi je. Syukur, jangan berumut atas yang satu. InsyaAllah bertambah. Okey, fi'il madhi fa'il disabang macam biasa, nahnu ialah Allah. Kami telah menyediakan. Apa perkataan selepas dia? Lahum. Mana lahum? Untuk mereka. Mereka ni siapa? Siapa mereka? Syayatin. Okey, ayat yang ke-5 ni, cumanya dalam tafsir saya dia kata syayatin ini ialah minal jinni wal insi. Jangan nak marah kat setan ni. Kita pun jadi setan sekiranya kita. Syaitan ini satu istilah dalam bahasa Arab menunjukkan melampau. Kalau asalnya keturunan dia sama je semua tu, iaitu jin. Tapi tuan guru dia yang lama dulu, yang satu level dengan malaikat, tinggi sikit atas, tuan guru pada malaikat namanya iblis tu. Tapi dia ingkar, dia jin juga. Tapi bila dia mengacau orang, melampau-lampau, dia panggil setan. Sebab syaitana itu adalah perkataan Arab. Syaitana makna dia dah melampau-lampau jahat dia. Sebab tu bila dia kacau orang, dia panggil syaitan. Dan kita minta berlindung daripada syaitan. A'tadna lahum ni untuk mereka, iaitu syaitan daripada jin dan manusia. Apa perkataan selepas dia? Azab. Apa makna azab? Azab, siksaan. Kenapa dia bagi atas? Tengok ni fa'il, kita belum jumpa maf'ul bih. Kami sediakan azab. Maf'ulun bih. Dan dia isim tak ada alif lam kerana dia mudhaf, ya, maka as-sa'ir akan jadi mudhafun ilaih. Tandanya mudhafun ilaih bagi bawah.
Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Wa a'tadna, kami telah sediakan azab as-sa'iri, siksaan as-sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. As-sa'ir tu yang menyala, lahum, bagi mereka. Jadi mana kalau terjemah Melayu tangkap maf'ul lebih cepat nak faham. Ya? Tapi sebab ayat ni pendek, terjemah lurus pun boleh faham jugalah. Ya? Kami sediakan azab api neraka yang menyala-nyala untuk mereka di kalangan syaitan, jin dan manusia. Azaban nar al-musta'irah. Kalau tafsir saya, azab api neraka yang menyala. Seterusnya kita masuk ayat yang ke-6. Okey. Apa perkataan dia? Wa. Seterusnya harap apa lilladzina. Ayat ni dimulakan dengan apa ni? Jangan waw tidak dikira memulakan ayat. Ini harf jar. Ingat betul? Kalau ayat dimulakan dengan harf jar, ini harf jar, dia campur dengan isim selepas dia. Isim, ya. Maka berdua ni akan jadi apa? Akan jadi khabar. Ingat je, ini formula ni terus betul pada semua situasi ayat Al-Quran. Fil fasli al-ustaz, mesti terbalik dia punya mubtada' dia. Sepatutnya al-ustaz fil fasli, tapi kita boleh juga fil fasli al-ustaz. Dalam kelas tu ada ustaz, dia mesti jadi apa? Terbalik. Khabar tu dulu, mubtada' dulu sepatutnya. Mubtada' dulu, tetapi bila ayat dimulakan dengan harf jar, dia mesti terbalik. Khabar dulu. Khabar yang didulukan dipanggil apa? Muqaddam. Lilladzina, apa perkataan selepas dia? Kafaru. Kafaru. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa kafara, dia telah kufur. Huma kafara, hum kafaru, mereka telah kufur, mereka telah menjadi kafir. Lilladzina kafaru, lepas tu bi rabbihim, ya. Bi mana bi? Dengan Rabbi, Tuhan. Kenapa bagi bawah? Lepas haraf jar, dan dia juga adalah mudaf, tak ada alif lam dan tanwin, dan selepasnya ialah hib, mudafun ilaih, kerana dhamir yang muttasil dengan isim. Okey. Ni ada 3 perkataan, bi dengan Rabbi dengan hib. Mesti dia bersandar Rabbi dengan hib. Dah ada ke belum dia punya? Bila dah jumpa dia punya khabar, kena cari apa? Mubtada'. Mubtada' dia mesti terbalik, Mubtada' yang terbalik, yang dikebelakangkan dipanggil mubtada' apa? Muakhar. Mubtada' bagi apa? Depan. Dah ada mubtada' ke belum? Kafaru bi rabbihim. Dah ada belum? Belum ada lagi. Tak ada pun isim bagi depan lagi. Nak menyatakan mubtada'. Mana dia? Mana dia mubtada'? Ya tuan-tuan, azabu. Ni azab bagi depan, dia adalah mubtada' muakhar. Apa perkataan selepas azab? Jahannam. Jahannam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Jahannam. Azab bagi depan sebab apa tadi? Mubtada' muakhar. Ya, sebenarnya azab api neraka itu adalah untuk orang-orang yang kafir, tetapi ayat ini dimulakan dengan harf jar. Untuk orang-orang kafir itu adalah azab neraka. Dia terbalik je, ya? Cumanya bila didahulukan khabar, bermakna khabar itu yang nak di-highlightkan oleh Allah Ta'ala.
Apa balasan untuk orang kafir? Itu soalan dia. Balasan untuk orang kafir ialah azab api neraka. Bukan soalan dia api neraka tu untuk siapa. Itu kalau api neraka untuk siapa, kita kena jadikan mubtada dulu. Azab api neraka ialah untuk orang kafir. Tapi soalan di sini nak di-highlightkan ialah untuk orang kafir itu apa yang dia dapat. Untuk orang kafir dia dapat api neraka. Ya, macam kita kata ustaz di mana? Ustaz tu ada dalam kelas. Itu kena jawab ustaz, sebab penting di situ orang tanya ustaz. Kalau orang tanya dalam kelas ada siapa, kita jawab di dalam kelas tu ada ustaz. Ustaz taklah penting sangat, sebab ada student, ada orang lain, ya, macam-macam orang ada dalam kelas. Di sini nak dinyatakan untuk orang kafir itu dapat apa? Maka Allah menjelaskan dapat neraka Jahannam. Azab isim ke fi'il? Mubtada mesti isim. Ya, isim bagi depan ni kan. Kenapa dia tak ada alif lam? Mudhaf. Dia nak bersandar, betul? Maka mana mudhafun ilaih? Jahannam. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi apa? Bagi bawah. Nampak bagi bawah? Nampak? Betul bagi bawah? Azabu Jahannam. Kenapa? Sebab dia adalah MMS, mamnu' minas saraf. Maknanya Jahannam ni dalam Quran sangat-sangat senang mengenal mamnu' minas saraf, sebab dia dah ada baris. Tapi dalam kitab ke, dalam buku ke yang tak ada baris, sangat susah, termasuk saya. Saya kadang-kadang dalam ikim tu saya tak tahu ini mamnu' minas saraf ke, saya hantam je. Sebab kita tak, dia terlampau banyak nama orang lah, sifat lah, tapi dalam Quran sangat senang lah. Kita pegang ya, MMS ni tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, dan tak boleh bagi bawah. Confirm MMS. Macam Jahannam, kita tahu dia mudhaf. Jahannam mesti jadi mudhaf ilaih. Tengok, mudhaf ilaih mesti bagi bawah. Kita tengok bagi atas, dia lah tu. Lepas tu cek ada tanwin tak dia, ada alif lam tak. 3 syarat tu memang dia termasuk dalam kumpulan mamnu' minas sarf. Dalam Quran sangat senang, walaupun istilah dia macam susah. Jumpa perkataan Ismail, tengok dia takkan ada alif lam tanwin, takkan ada baris bawah. Fir'aun, Makkah, Misra, kata Mesir, nama-nama negara. Okey, kalau di sini kita akan terjemahkan, boleh lurus saja. Kalau tak faham, kita kena terbalikkan. Cumanya dia mengubah tentang keutamaan. Keutamaan ialah siapa yang di depan. Okey, terjemahkan wa lilladzina, bagi orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Orang Melayu kufur dengan ke kufur akan, kufur kepada. Ikut terjemahan Melayu lah, yang Melayu lebih faham. Kufur kepada Tuhan mereka. Macam mana nak terjemah khabar? Adalah bagi, yang sebenarnya kalau pendek cerita dia, lilladzina kafaru bi rabbihim, sebenarnya kalau pendekkan saja ayat dia, ialah lil kafirina. Ada lah macam tu. Bagi orang yang kafir adalah azabu Jahannam. Tapi Allah panjangkan dengan perkataan bi rabbihim. Bagi orang yang kufur kepada Tuhan mereka adalah azabu Jahannam, azab api neraka Jahannam. Tanda wakaf apa di sini? Ada tanda wakaf? Sad lam ya. Sad mana apa? Wasal, sambung. Aula, makna lebih utama. Apa perkataan dia? Wa, bermakna wa apa tu? Wa ataf lah. Sebab ayat tu sempurna dari segi lafaz dia, dari segi ayat dia memang sempurna, tetapi dia berkait dengan ayat yang selepas dia.
Kuat tak dengar tu dalam telinga tak? Kuat juga. Dia rakam semua suara anda tak kuat dah? Kuat juga. Okey, sama-sama kuat. Okey, apa perkataan dia tuan-tuan? Bi'sa. Bi'sa Bi'sa ni secara ringkas dia adalah fi'il fi'il yang tak boleh dipecah. Huwa bi'sa, huma bi'sa, hum bi'su. Kemudian dia tidak boleh dipecah pada fi'il mudhari dan amar. Dia bi'sa kekal begini. Tetapi dia adalah fi'il madhi. Apa makna bi'sa? Amat buruk. Juga tidak dapat nak diterjemahkan ia telah buruk. Dia diterjemah amat buruk. Ya? Amat buruk. Fa'il dia mana? Sebab itulah dia bagi depan ni, sebab dia fa'il. Amat buruk. Al-masiru. Mana al-masir? Tempat kembali. Tempat kembali. Makna neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ataupun diterima seburuk-buruk tempat kembali manusia, kerana di situ mereka akan diseksa, diazab kekal selama-lamanya, untuk orang-orang kafir. Okey, sekarang ni kita nak masuk cerita barulah. Cerita api neraka. Apa ni? Siksaan orang kafir dalam api neraka. Alladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi'sal masir. Okey, boleh lagi tak? Okey, kita habiskan satu ayat lepas tu kita boleh berhenti. Okey tuan-tuan, main cepat-cepat sikit. Apa dia? Iza mana? Apabila dia isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim zaraf. Isim zaraf juga akan menjadi isim syarat sekiranya ayat itu tergantung. Apabila ada panjang sikit cerita ni tuan-tuan. Apa perkataan dia? Ulqu. Okey, cuba tuan-tuan tengok sefer 2 macam mana bunyinya. Fi'il madhi. Sefer 2 sefer 2 af'ala. Cuba melompat ke kolom nombor 11. Fi'il apa? Fi'il madhi apa? Majhul. Macam mana bunyinya? Uf'ila. Cuba tuan-tuan bariskan perkataan ni. Sila. Alqa. Apa makna alqa? Dia telah mencampakkan. Dia telah mencampakkan. Okey. Kalau di sini macam mana tuan-tuan dan perempuan nak bariskan? Ya, boleh dibariskan begitu sebab dia boleh disebut dengan ringan. Ulqiyah. Apa makna ulqiyah? Dia telah atau dia telah dicampakkan. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi majhul. Sama macam jalankan fi'il madhi maklum macam biasa. Cuba jalankan huwa ulqiyah. Dia telah dicampakkan. Hum bukan ulqiyu. Itu dalam Quran tu. Apa tu? Ulqu. Ketika mana hum ya itu dibuang kerana sebut ulqiyu itu berat, maka dia terus dijadikan ulqu. Ni dia adalah daripada ulqiya, ulqu. Mana ulqu? Mereka telah dicampakkan. Bermakna mereka telah dicampakkan fi'il apa ni? Madhi apa? Majhul. Bila madhi majhul kena cari apa? Fa'il ke naib fa'il? Naib fa'il. Naib fa'il. Cara cari dia macam mencari
Cari dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Hum. Hum ulku. Mereka telah dicampakkan. Hum ni siapa? Al-kafirun. Apabila mereka, iaitu orang kafir itu, telah dicampakkan. Okey? Apa perkataan selepas dia? Fi. Fi makna di dalam. Nya tu kembali kepada apa? Jahannam. Bermakna jahannam tu muzakkar ke muannas? Sebab telah diputuskan. Telah diputuskan apa benda? Telah diputuskan bahawa nama-nama yang dikaitkan dengan api. Api dunia pun betina juga, termasuk nama-nama api neraka, ya, dia adalah muannas. Apabila dicampakkan ke dalamnya, nya tu ialah jahannam. Ayat ni dipanggil ayat apa? Ayat apa tuan-tuan? Inilah dipanggil ayat syarat. Sebab tu kita katakan iza tadi adalah isim apa? Isim pertama, isim dharaf, dan dia juga adalah isim syarat. Ya. Okey. Ayat jawab dia. Apa maknanya? Sami'u. Apa makna sami'u? Mereka telah mendengar. Kalau huwa bunyi macam mana huwa? Huwa sami'a, huma, hum sami'u. Sami'u maknanya mereka telah mendengar. Fa'il dia siapa? Fa'il dia. Kenapa kita cari fa'il? Kerana ni fi'il apa ni? Maklum. Kenapa cari naib fa'il? Kerana ini fi'il majhul. Kalau jumpa majhul, cari naib fa'il. Kalau jumpa maklum, cari fa'il. Fa'il dia siapa? Hum. Hum tu siapa? Al-kafirun. Apabila mereka dicampakkan ke dalam api neraka jahannam, mereka telah mendengar. Apa perkataan selepas dia? Laha. Apa makna laha? Baginya, dia mendengar bagi api neraka jahannam itu. Apa perkataan selepas dia? Syahiqan. Kenapa dia bagi atas ni? Fa'il kena cari apa? Cari apa? Maf'ul bih. Mereka dengar apa? Ini syahiqan. Apa makna syahiqan? Syahiqan kalau diterjemahkan, apa diterjemah? Ya, suara yang mengerikan. Ya, suara. Kalau saya punya tafsir, dia kata apa ni, suara yang mengerikan itu, dia kata ka sautil hamir inda bad'in nahiq. Dia hamir, mana hamir? Himar. Keldai, suara keldai. Tuan-tuan biasa dengar keldai? Malaysia tak ada lah. Dia bila dia nak menjerit, ketika dia mula menjerit, itu suara dia sangat kuat dan menakutkan. Kalau tengah-tengah malam, habis satu kampung akan dengar dia menjerit. Itu makna suara yang amat kuat didengar oleh semua orang. Kalau dalam satu kampung dengar bila dia ni menjerit. Ini suara yang amat kuat, jeritan. Mereka dengar. Belum ketika mula campakkan, mereka tu dah dengar dah. Maknanya ada orang dalam dah. Dalam tu suara yang amat kuat dalam api neraka jahannam. Ada pendapat dia menyatakan syahiqan ini ialah as-sautul khafi. Makna suara yang tak berapa kedengaran. Kenapa sayup-sayup pula? Macam mana kalau dalam kamus syahiqah tu makna apa? Yang sangat dalam.
Kuat sangat. Ada tak ketika terseksa teruk sangat sampai tak keluar suara? Ada tak? Ada juga. Sebab itu ulama tafsir menyatakan syahid tu ada dua. Satu, suara yang terlampau kuat, itu ketika mula kena seksa. Ya, macam ketika mula keledai tu menjerit memang kuat, tapi dia jerit lama-lama dah tak kuat dah. Suara dah habis. Ini kehabisan suara menjerit pula. Ini orang ni dah lama kena seksa. Ya Ji? Ya. Haji yang tak dengar. Isteri Haji cuba Haji tanya. Mungkinlah mungkin dalam mimpi, ya. Tetapi ada dua pendapat. Kalau pendapat yang pertama menyatakan suara yang amat kuat itu pada permulaan seksaan. Ya, kalau suara tu hampir sayup-sayup kerana dah tak terdaya dah menahan seksaan dalam api neraka jahanam tu, ya. Sami'u, okey, mereka telah mendengar syahiqan. Kuat lalu kuat. Suara yang amat kuat. Dikatakan suara yang amat mengerikan. Laha, baginya, iaitu bagi atau di dalam api neraka jahanam tersebut. Okey. Wa. Waw ni waw hal. Ya. Hiya, ini saya kurung dia bang, bermakna saya nak katakan dia ayat dimulakan dengan hiya. Isim ke fi'il? Isim. Bila isim memulakan ayat akan jadi mubtada. Hiya tu apa? Api neraka jahanam tadi tafuru. Ma makna tafuru? Fi'il apa tu? Fi'il mudhari. Mudhari. Fa'il dia siapa? Hiya tu apa? Jahannam. Jahannam, api neraka jahanam. Apa makna tafur? Mendidih, ya. Haji punya kata mendidih, ya. Saya punya wahiya taghli bihim ka ghilyanil mirjal. Oh ya, ia menggelegak. Ya, dalam keadaan ia itu neraka jahanam itu menggelegak ataupun mendidih. Okey. Jadi kalau ini mubtada, mana khabarnya? Khabar dia adalah fi'il mudhari' dan fa'ilnya dia adalah khabar kepada mubtada. Jangan nampak terus sebut tafuru kerana dia bagi depan. Dia bagi depan ni sebab apa? Bukan sebab dia khabar, tetapi dia adalah dia adalah fi'il mudhari'. Dia bagi depan ni sebab bukan dia khabar, tetapi dia adalah fi'il mudhari'. Khabar dia ialah, kita rungkaikan fi'il mudhari' ni, ia, iaitu api neraka jahanam tu, fa'il dia adalah khabar kepada mubtada. Apa makna wahiya tafuru? Dalam keadaan ia, iaitu jahanam itu tafuru, ia sedang menggelegak. Kenapa sedang? Fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il madhi dia faro, ya. Kalau fi'il mudhari' yafur. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak ulang kaji ataupun tak sempat ikut kelas saya, dah boleh dah. Sekarang ni banyak dah kemudahan. Sahabat-sahabat kita dah sediakan. Boleh tengok siapa nak ulang kaji basic bahasa Arab. Siapa yang zero bahasa Arab pun boleh dah, ikut dalam www.ustazrusdi.com. Boleh. Siapa nak join dengan kelas saya, dia masuk kelas itu dulu dalam Maya ni, dia terus faham senang. Lepas tu dia tak nak datang dah. Sebab terlalu senang, Cuma tuan-tuan kena pilih kalau nak belajar di situ, belajar asas bahasa Arab. Ada dua pelajaran asas yang kita dah masukkan. Sama ada surah Yasin, dia memang diajar daripada orang yang belum pernah belajar bahasa Arab, ataupun cara mudah memaham bahasa Arab melalui doa, zikir dan wirid-wirid sembahyang. Juga boleh situ, tapi dalam pembikinan 80% sudah siap.
Tak tahu itu malam semalam 80% Bang Sri. Sekarang dah 90 dah kot, no? Dalam ustazrusdi.com ni mawar tu masuk belum? Oh dah masuk dah. Boleh di situ. Tuan-tuan boleh belajar. Tetapi yang terbaik dia berguru lah. Ini untuk kita sediakan ni supaya tuan-tuan dapat ulang kaji ketika mana tak sempat belajar. Sibuk sangat nak masak ke, ada kelas lain, belajar di situ, lepas tu berguru. Ataupun untuk tuan-tuan yang dah belajar dengan saya, sebab saya punya kelas tidak akan selama-lamanya, kelas saya akan berhenti juga. Jadi tuan-tuan boleh memperkukuhkan pelajaran dengan kita punya ni TV yang ada di situ, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua. Siapa-siapa yang menyumbang untuk kita dapat faham, orang Melayu kita faham bahasa yang nak disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.